20 Jun bukan sahaja sambutan ulang tahun 16 untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya, tapi 20 Jun juga ialah sambutan Hari Belangkas Sedunia. Jadi sebelum saya nak bersama dengan tetamu saya, mari sama-sama kita saksikan video yang disediakan. Ya, untuk bercerita lebih lanjut mengenai Hari Belangkas Sedunia 2022, melalui Skype ialah Profesor Madya Dr. Farida binti Muhammad, Dekan Sains dan Sekitaran Marine FSSM Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syarika, terima kasih. Sama-sama Doktor. Selamat Hari Belangkas Sedunia 2022. Doktor, sebelum itu saya rasa baik kita berkenalan terlebih dahulu dengan belangkas ni ataupun yang disebut sebagai living fossil. Kenapa ini Doktor? Okey, baik. Biasa orang akan bertanya soalan tu kan, kenapa living fossil kan? Yeah. Jadi bagi sesiapa yang belum pernah lihat belangkas, kalau kita tengok di belakang saya pun kebetulan ada poster belangkas. Kalau kita tengok pun memang rupa dia memang nampak macam fossil sangat orang kata rupa yang sangat ancient lah. Nampak macam alien pun ya. Kerana belangkas ni sebenarnya dia dah wujud di dunia kita ni lebih daripada 200 juta tahun yang lalu. Dan ini adalah rupa parasnya sejak dari dulu kala lagi. Jadi itu sebabnya kita panggil dia sebagai haiwan fosil ya, sebab dia kelihatan seperti fosil tapi dia masih lagi orang kata terus hidup sehingga ke hari ini. Kalau melihatkan kepada rupa paras dia dan juga anatominya, mereka ni sangat resistant ya, maksudnya sangat kuat untuk menentang ataupun menempuh pelbagai ancaman untuk terus hidup. Walau bagaimanapun sehingga sekarang ni ia sebenarnya diancam kepupusan ya, dan ia adalah masalah global ya. Di Malaysia memang ada spesies ini, kita ada sebenarnya 3 spesies ya Syafiqah. Dan saya rasa di Malaysia dia lebih popular sebagai satu juadah eksotik ya. Jadi itu sebenarnya adalah antara ancaman yang mungkin kita akan bincangkan hari ini lah. Seperti mana yang terpapar di kaca TV sekarang ni, kita nampak pelbagai produk yang berasaskan belangkas telah pun ada di pasaran kita ya. Cuma kita sendiri, satu fakta yang sangat penting dan menarik untuk belangkas ni ialah ia adalah satu haiwan yang tua ya. Dia boleh hidup sehingga 22 tahun. Kalau ya betul, sehingga 22 tahun. Yang ini ni adalah belangkas yang dibela dalam tangki ataupun dalam akuarium ya, maksudnya makanan cukup, pemangsa tiada, dan dia boleh terus hidup sehingga 22 tahun. Dan ia hanya akan mencapai umur matang dia pada usia 6 atau 7 tahun mungkin 8 tahun. Jadi usia matang ni adalah di mana bila seekor betina tu akan ada telur dalam badan dia, dan itu adalah haiwan ataupun belangkas yang kita sedia yang dimakan ya di restoran, dihidangkan di restoran. Jadi maksudnya satu hidangan belangkas dalam satu pinggan, bila kita makan, kita sebenarnya sedang memakan seekor haiwan betina belangkas yang berusia sekurang-kurangnya 8 tahun. Jadi bayangkan, untuk kita dapatkan seekor tu semula, kita perlukan masa sehingga 8 tahun lagi ya. Dia bukan seperti ikan yang 4 bulan, 5 bulan dah sampai ke usia matang. Dan ikan ataupun ketam dan sebagainya kita boleh ternak mereka ya, tapi belangkas ini biologinya berbeza, di mana masa kecil dia memang ada di kawasan payu bakau ataupun di sungai, tapi bila tua dia perlu keluar ke laut dalam dan hidup di sana sebelum akhirnya bila dia matang 8 tahun, 9 tahun dia balik semula ke pantai untuk bertelur dan hasilkan anak yang baru. Jadi untuk menternak belangkas daripada dia tetas sehinggalah dia dewasa dan sampai ke usia matang yang boleh dimakan tu akan mengambil masa 8 tahun. Jadi itu sebabnya kita rasa isu ni agak
besar lah kita tak salahkan masyarakat kita, mungkin yang makan tu tak tahu fakta ini Jadi hari ini alhamdulillah saya berterima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi ruang kepada kita di Hari Belangkas Sedunia ini untuk sampaikan fakta ini kepada semua. Okey, Doktor, satu persoalan yang selalu dan juga sering ditanya oleh orang ramai ialah adakah belangkas ini sebenarnya hidup dua alam? Dan juga kalau kita tengok pada peribahasa seperti belangkas, kenapa peribahasa ini wujud sebenarnya, Doktor? Okey, ada dua soalan kat situ saya fikir tanya. Yang pertama adalah adakah dia dua alam binatang ni sebenarnya dia haiwan akuatik. Istilah akuatik ni maksudnya haiwan yang hidup di air. Dia tidak boleh hidup tanpa air. Walau bagaimanapun seperti yang saya sebutkan tadi, haiwan ni dia very resistant, dia kuat. Jadi dia boleh sebenarnya hidup di luar air mungkin 1 atau 2 hari mengikut spesies. Jadi secara asasnya ia adalah haiwan akuatik, bukan dua alam. Dia perlu air untuk hidup. Soalan kedua Syafiqah tadi adalah kenapa ada peribahasa berkepit macam belangkas Okey, biologi haiwan ini dia sebenarnya hidup solitary, hidup sendiri-sendiri. Jantan seekor, betina seekor. Tapi bila tiba waktu mengawan, dia akan melekat sebab dia menjalankan pembiakan persenyawaan luar di mana betina akan keluarkan telur dan jantan akan keluarkan sperma supaya menyirami telur yang dikeluarkan dalam sarang. Jadi untuk pastikan bahawa jantan ini betul-betul keluarkan benih dia, sperm dia tu ke atas telur yang ada dalam sarang, dia perlu melekat. Di mana betina keluarkan telur, jantan akan keluarkan spermnya. Jadi perkara ni berlaku di pesisir pantai. Jadi setiap kali kita nampak belangkas di pesisir pantai, kita akan nampak belangkas ni berdua. Dia sentiasa melekat. Dan kalau melekat pun, dia melekat sangat kuat di mana kalau kita tarik yang betina yang ada di depan tu, yang lebih besar, jantan tu akan terus melekat pada dia, tak lepas-lepas. Jadi itu sebabnya keluar peribahasa yang katakan berkepit macam belangkas atau melekat macam belangkas. Sebab setiap kali kita tengok belangkas, sentiasa melekat dan kuat. So itu sebenarnya menunjukkan kepada keakraban dua individu. Itu maksud yang asal. Okey. Boleh Syafiqah. Sempena dengan Hari Belangkas Sedunia juga kita nak memberi pemahaman kepada mereka di luar sana. Mungkin ada yang masih lagi tidak mengetahui bahawa darah belangkas ini sebenarnya berwarna biru. Mungkin doktor boleh terangkan bagaimana perkara atau proses ini terjadi dan juga sebenarnya apa kegunaan belangkas ini dari sudut sainsnya. Okey, baik. Darah belangkas biru itu adalah orang kata tagline lah bila kita sebut pasal belangkas mesti orang ingat belangkas darahnya biru. Sebenarnya asal darah belangkas bila kita cederakan dia dan dia keluar darah dia belum lagi biru. Darah dia sebenarnya tiada warna atau mungkin dia sedikit kekeruhan, keputihan. Tapi ada komponen copper, tembaga dalam darah belangkas ini yang bila dia bergabung dengan oksigen di udara, dia akan bertukar daripada warna tiada warna tadi kepada warna biru. Itu beza dia dengan kita lah. Kita tak ada copper, kita ada ferrum dalam darah kita yang buatkan darah kita jadi merah. So itu bezanya lah. Maaf Syafiqah, saya termiss tadi soalan yang kedua Syafiqah tadi. Kegunaan belangkas dari sudut sainsnya, doktor. Okey, apa guna dia? Since Syafiqah dah sebut tentang darah, betul, salah satu kegunaan yang penting dalam sains daripada belangkas ni adalah darahnya, di mana satu komponen dalam darah dia iaitu amebocyte lysate sebenarnya sangat berguna, digunakan untuk mengesan bakteria dalam bahan-bahan yang kita gunakan seperti biasalah. Contohnya bahan-bahan yang kita gunakan di hospital, pencemaran yang berlaku dalam makanan dan sebagainya. Jadi bahan ini sebenarnya telah digunakan sejak tahun 1970-an lagi daripada spesies Amerika dan sekarang pun maksudnya kita ada this lysate ni, kita panggil dia amebocyte lysate, dan kita ada produk yang namanya Tachypleus amebocyte lysate, PAL kit ataupun LAL yang biasa digunakan di pasaran, Limulus amebocyte lysate. Komponen asas yang digunakan adalah bahan yang terdapat dalam darah belangkas. So ini telah digunakan
dengan meluas ya di Amerika Syarikat dan juga di China untuk menghasilkan kit pengesan endotoksin bakteria. So itu adalah kegunaan yang penting untuk sains ya. Dan sebenarnya kegunaannya sangat meluas ya, di mana semua klinik, hospital semuanya menggunakan lal ataupun tal kit lah yang dihasilkan daripada darah belangkas. Okey, tadi doktor juga menyatakan bahawa belangkas ini juga satu makanan eksotik. Persoalannya, adakah belangkas ini selamat untuk dimakan, doktor? Baik, soalan yang baik Syafiqah. Sebelum Syafiqah decide ya atau buat keputusan untuk makan kan. Okey. Soalan yang baik. Dia sebenarnya macam ni. Kita cakap fakta yang benar. Satu, dia halal untuk dimakan kerana dia bukan haiwan dua alam ya. Okay. Yang kedua, ia selamat untuk dimakan kerana ia tidak menghasilkan racun. Walau bagaimanapun, belangkas ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia sangat kuat dan sangat resisten. Dia boleh tahan racun yang dia makan. Jadi sekiranya belangkas ini dia tinggal di kawasan yang tercemar, dia mungkin makan sesuatu yang tercemar, yang ada racun, dia okey, kita tak okey kalau kita makan. Jadi ada kes-kes di mana yang makan ini akan mabuk ataupun boleh membawa orang kata maut ya, sekiranya berlaku keracunan yang teruk. Jadi itu faktanya. Dan fakta kedua yang saya suka untuk kongsikan ialah biasanya bila kita makan, kita akan pelanggan ni sebenarnya katanya makan tu dia makan telur dia yang sedap lah. Setiap biji telur belangkas yang ada dalam badan belangkas ni yang boleh pergi sampai 10,000 atau 15,000 telur dalam satu ekor belangkas betina tersebut. Setiap telur tu sebenarnya dia ada cengkerang dia. Jadi kalau kita belajar tentang apa orang kata cara haiwan lepaskan ataupun keluarkan metal bahan mineral yang tak diperlukan, so contohnya heavy metal juga adalah dengan melekatkan dia kepada cengkerang. Jadi setiap cengkerang di telur-telur tersebut ada kemungkinan kita dapat apa orang kata merupakan tapak untuk binatang ni keluarkan heavy metal yang dia tak perlukan dari badan dia. Jadi untuk kita makan telur-telur belangkas ni adalah orang kata risiko untuk kita makan sekali heavy metal ni yang kesan jangka panjang dia mungkin akan ada. Cuma yang itu tu kita apa orang kata fakta ni tidaklah boleh kita katakan you makan hari ni esok dapat rasa efek dia, tapi risiko ada di situ. Ya. Doktor, bersempena dengan Hari Belangkas Sedunia 2022 ini, mungkin ada sedikit ucapan dan juga boleh menasihatkan kepada mereka di luar sana supaya menjaga, memelihara dan juga memelihara living fossil ini, Doktor. Betul lah tu. Saya suka Syafiqah cakap macam tu sebab Syafiqah pun dah sampaikan mesej yang sama seperti mana yang saya nak sampaikan. Sebenarnya sekarang ni ancaman kepada populasi belangkas di Malaysia dan juga di seluruh dunia antaranya adalah belangkas dimakan. Manusia yang makan je. Jadi bila kita makan, maksudnya sempena Hari Belangkas ni saya ingin menyeru supaya kurangkanlah makan belangkas. Ataupun kalau suka sangat belangkas hari ni, jangan makanlah. Satu hari ni kita stop makan belangkas dulu. Kurang-kurang kita selamatkan beberapa ekor. Dan yang kedua, ancamannya adalah di mana dewasa ni mungkin orang kata masih survive ya, tapi dia telah disekat untuk pergi ke tempat-tempat untuk dia bertelur ataupun kawasan habitat untuk nursery dia juga telah terganggu. Jadi kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab sepatutnya menjaga habitat-habitat belangkas inilah. So contohnya kata Paya Bakau adalah merupakan kawasan nursery untuk belangkas babies belangkas ni untuk membesar. Jadi kalau kawasan itu kotor dan tidak dijaga, maka itu juga adalah ancaman untuk dia. Yang ketiga, kita juga sebenarnya merupakan antara pengeksport lah belangkas ke negara lain, di mana contohnya Thailand dah pupus Syafiqah belangkas Tachyples gigas yang tadi ditunjuk untuk makan tu, dia dah tak ada kerana over consume maksudnya dimakan tanpa batas tak ada kota. Jadi dari segi ekspor ni kita sebenarnya bukanlah kita kata bila kita bercakap tentang pemeliharaan, kita tidak bercakap tentang tidak menggunakan sumber secara total, tapi sebenarnya kita guna sumber secara
lestari. Maksudnya kita guna tapi kita masih tinggalkan untuk ia terus membiak seterusnya. Baik. Jadi pada saya kalau untuk ekspor, untuk makan dan sebagainya, mungkin adanya undang-undang, contohnya kota ya untuk penangkapan, yang itu akan membantu untuk menjaga populasi belangkas daripada diancam kepupusan. Jadi sempena Hari Belangkas Sedunia hari ini, jagalah belangkas kerana belangkas khazanah kita. Ada 4 spesies sahaja di dunia, 3 spesies di Asia, dan Malaysia ada ketiga-tiga spesies. Peninsula Malaysia, Semenanjung Malaysia, kita ada 2 spesies. Maksudnya kita ada 75% daripada spesies belangkas di dunia dan menjadi tanggungjawab kita sebagai khalifah untuk menjaga sumber alam ini secara lestari. Ya. Itu pesanan saya untuk Hari Belangkas Sedunia. Terima kasih banyak, Syafiqah. Sama-sama Profesor Madya Dr. Farida binti Muhammad, Dekan Sains dan Sekitaran Marin FSSM UMT, kerana sudi bersama dengan kita bersempena dengan Hari Belangkas Sedunia 2022. Terima kasih Profesor Madya Doktor. Baik, kepada anda juga di luar sana, pelihara dan puliharalah seperti mana Doktor katakan tadi. Hari ini kalau boleh jangan makanlah belangkas, sebab itu ialah living fossil. Sebab kita tak sempat nak tengok dinosaur. Jadi ini juga binatang yang memang dah ada daripada zaman dinosaur. Jadi pastikan anak-anak dan cucu-cucu kita nanti sempat untuk melihat belangkas ini rupa parasnya bagaimana.